here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma. Muka surat 570. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fudail bin Iyad berkata, membaca satu ayat dari Al-Quran lalu dikerjakan lebih baik bagiku daripada mengkhatam Al-Quran 1000 kali. Dan menyenangkan hati seorang mukmin serta menyampaikan hajatnya lebih baik bagiku daripada ibadat seumur hidup. Dan menolak dunia serta mengabaikannya lebih baik bagiku daripada ibadat sebanyak ibadat ahli langit dan bumi. Dan meninggalkan segantang yang haram itu lebih baik bagiku daripada 100 kali haji dengan yang halal. Baik, ini Fudail bin Iyad, satu orang ulama tasawuf. Ini kata-kata dia lah, rumusan dia sebagai orang yang rapat mengamalkan orang panggil amalan, zikir. Akhir sekali dia buat rumusan. Dia kata beramal daripada apa yang ada di dalam Al-Quran, daripada satu ayat itu lebih baik daripada khatam 1000 kali. Maknanya kita baca Al-Quran itu kita cuba tadabbur, ya? Kita cuba tadabbur, artinya apa dia? Kita cuba hayati makna dia, sehingga memberi kesan kepada jiwa kita dan juga percakapan, pertuturan kita dan juga amalan kita. Jadi hak ni kalau boleh kita bila baca Al-Quran tu kita cuba dapatkan Al-Quran terjemahan. Kalau boleh lah. Tapi saya ingat bukan kalau boleh lah, wajib. Sebab Al-Quran terjemahan itu dia buat dalam terjemahan dia itu dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Rumi buat, apa ni, Jawi pun ada, Pimpinan Ar-Rahman. Tapi yang dalam bahasa Melayu lagi banyak. Jadi saya rasa tak ada sebab untuk kita kata tak boleh nak baca Al-Quran dengan terjemahan.
Sebab itu kalau boleh kita baca 3 ayat, kita cuba terokai terjemahan dia. Kalaupun tidak boleh kita menerokai secara mendalam dia punya isi kandungan Al-Quran itu, kita baca terjemahan mendatar pun tak apa. Dengar cerita orang panggil dalaman syurga, rasa rindu ke syurga, macam yang Imam baca tadi itu, cerita syurga, cerita dalaman syurga. Bila dengar tu maknanya kita berasa seronok. Cerita-cerita ni ialah walaupun cerita benda tak pernah kita lihat, cerita ni entah betul tidak tak tahu dah cerita. Tapi cerita dalam Al-Quran tentu betul. Cerita hak kita tengok tu entah betul tidak pun kita tak tahu. Mana tak tahulah betul ke tak. Hak tentunya kalau cerita lakonan itu memang tak betul lah dia berlakon, itu pun kita boleh berasa geram tengok pelakon menyampah. Tak, tengok pada pelakon tu dia berjaya membawa watak sehingga orang benci pada dia. Dia mempengaruhi jiwa kita. Itu cerita, peranan cerita. Sekali-sekala kita tengok ke dia, kesian pula ke dia. Pelakon lain pula, dia membawa watak, padahal dia bukan perangai lagu tu pun, tetapi ini orang panggil cerita, pengaruh cerita terhadap jiwa kita. Jadi cerita Al-Quran ini cerita yang betul, cuma tak nampak je. Kalau cerita tu betul, lepas tu nampak, orang tak payah panggil beriman dah. Tak payah duk ajak orang mari kita beriman kepada Allah, hari akhirat, pada kitab Allah, tak payah dah. Cerita dalam Al-Quran, dalam nerakanya, katalah maknanya sebesar langit dan bumi. Kita boleh pergi melawat pula. Seperti mana kita ada orang boleh pergi melawat di bintang, planet, Marikh ke apa semua sekali. Orang boleh pergi ke sana. Ceritanya ada bintang, ada planet lain. Saintis pun pergi. Pergi jumpa. Pergi itu saja, dia tu yakin ada betul planet lain, ada alam lain lagi. Hak kita tak pergi ni, kita dengar je lah. Belajar daripada budak dulu sampai ketua, dia baca buku ustaz ataupun ni guru-guru dia ajar dalam ilmu geografi ke apa semua, dan kita percaya, kerana ada gambar pula. Hak ni cerita syurga neraka ni, dia cerita dalam Al-Quran, cuma Tuhan lock terus. Quran ni aku turun, siapa pun tak boleh pindah. Itu Tuhan kunci terus. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku turun Al-Quran ni tak sama dengan aku turunkan Injil, Taurat, Zabur, tak ada, tak sama. Hak tu semua orang boleh pindah. Al-Quran tak ada siapa pun boleh pindah. Ada orang nak pindah je, ada orang jumpa. Ada orang tipu pindah ayat sikit, ada orang lain pula tegur, itu tak betul. Walaupun orang panggil tebal lah Al-Quran kan. Al-Quran seperti kita tengok, padahal pindah buang satu ayat pun okey, tapi tak ada. Tuhan dah kata aku jaga. Adalah cara aku jaga ni, bukan aku pergi beki dah. Ada orang yang aku lantik, aku bagi amanah ke dia, bagi ilham ke dia, tolong baca ayat ni. Bila tak betul je, tegur terus, beritahu pada pihak kerajaan, cetak semula. Jadi cerita dalam Al-Quran betul. Kalaulah dah betul, lepas tu ada pula tuan-tuan satu alam yang lain, yang maknanya sampai nak pergi ke situ tu lebih hebat daripada kos dia tu, lebih hebat daripada nak pergi kepada planet Marikh dan sebagainya, kan? Alam lain tu yang kita duk habis juta-juta tu. Mungkin ada orang nak pergi tengok neraka tu lagu mana. Mungkin paling tidak saintis, mungkin dia akan cipta satu alat, supaya bahan api neraka tu, katanya kalau percikan dia saja dilepaskan ke muka bumi ni hancur. Saintis pun buat satu baju yang tak apa benda, mungkin baju dia tu ada aircon ke apa benda, pergi tengok memang ada. Dia pun bawa cerita memang ada betul neraka. Syurga pun lagu tu juga, pergi tengok ada satu alam, Tuhan buat lain, ada satu alam. Kalau itulah tuan-tuan berlaku, masjid kita ni penuh. Bukan masjid kita lah, semua masjid penuh belaka. Sebab ada wakil manusia yang pergi tengok, memang confirm ada syurga neraka. Confirm.
Cuma sekarang ni dia tak ada lagu tu. Yang adanya dalam cerita dalam Al-Quran je. Ya. Sekarang ni Allah Ta'ala kata, aku nak minta engkau percaya kepada Al-Quran. Percaya pada aku, percaya pada Al-Quran. Itulah ujian. Kalau engkau betul yakin pada aku, automatik yakin pada Al-Quran, percaya kepada Al-Quran, beriman pada Al-Quran dan juga beriman pada Rasul. Dia akan jadi automatik lagu tu. Bila dah percaya lagu tu dan jadi lagu tu, keyakinan kita tu mempengaruhi jiwa kita jadi baik, maka pada masa itu, itulah betul-betul kamu ni yakin pada aku. Kamu tak tengok, baru dengar cerita baru dah yakin dah. Ya. Baik. Jadi Fudail bin Iyad kata, beramal dengan satu ayat tu lebih aku suka daripada baca Quran khatam. Ya. Khatam tak tahu apa benda. Baik. Yang keduanya, mengembirakan hati orang mukmin. Ini hubungan kita dengan manusia. Kita gembirakan hati mukmin, hati bini kita, hati suami kita, hati anak kita, hati ayah kita, hati mak kita. Itu mukmin nombor satu yang kita kena gembirakan dia. Lepas tu kepada anak saudara kita, ni sepupu sepapai ke apa benda, ipar duai. Lepas tu kepada jiran kita. Jadi Fudail bin Iyad kata, mengembirakan hati mukmin itu dan menyempurnakan hajat dia lebih aku suka daripada ibadat selama seluruh umur aku. Ya, umur aku ni 60 tahun. Ya. Aku ibadat pun 60. Keluar lahir daripada lahir ke muka bumi itu terus beribadat. Ya, seolah begitulah ya. 60 tahun. Ya. Tapi dia kata nak banding dengan aku buat baik pada manusia, gembirakan hati dia, aku lebih suka tu. Ya. Jadi hak ni pun tuan-tuan, kita kena ambil letak pada diri kita. Lepas ni dia keluar daripada masjid ni, gembirakan hati orang, jangan sakitkan hati orang. Kita ni kadang-kadang keluar masjid ya, kalau kita ahli surah, ahli masjid, hak tak mari surah masjid, dikira celik mata, dia mikir lah, aku nak sakitkan hati siapa pula. Kadang-kadang dia tak mikir pun, perangai dia tu menyakitkan hati orang. Mulut dia kalau dia bercakap sakit hati orang. Ya. Kalau apa tingkah laku dia, kadang-kadang dia tak ada bunyi pun mulut, tapi tingkah laku dia menyakitkan hati orang. Jadi itu Fudail bin Iyad kata, aku lebih suka mengembirakan hati orang dan menyempurnakan hajat dia jika dibandingkan dengan ibadat seluruh umur aku. Meninggalkan dunia lebih aku suka daripada beribadat sebanyak ahli ibadat yang ada di muka bumi ini. Ya. Meninggalkan dunia ni, dia Fudail bin Iyad ni dia kira, dia cakap lagu tu sebab dia pernah melalui satu zaman dia merompak harta orang. Fudail bin Iyad ni ya, dia merompak ya. Dia sejarah dia tu tak cantik, tapi bila dia bertaubat tu dia rasa itu dia, bila orang bertaubat daripada satu dunia yang tak elok kepada dunia yang elok, bila dia bertaubat dia rasa dunia ni tak ada apa, aku rasa belaka dah ya. Macam orang yang kaki perempuan, sekali dia bertaubat tuan-tuan, dia menyampah ada perempuan ya, kaki perempuan. Kita hak jenis ni yang tak kacau perempuan ni, tak berasa apa-apa, dia kata perempuan mana boleh menyampah. Tapi dia tu berasa, dia tahulah kenapa dia menyampah. Dan saya pernah berinteraksi dengan lelaki yang jenis macam tu. Akhir sekali ditolak. Dia ceritalah pengalaman dia apa semua. Cina, India, dia orang Melayu. Cina, India apa semua Melayu, semua disapu belaka. Ya. Tetapi dia rasa bila dia bertobat tu, dia tinggal terus benda tu, dan dia rasa menyesal dan sebagainya lah. Dia rasa dunia ni tak ada apa, walaupun dia satu orang kaya. Mana dia boleh lagi nak buat kerja jahat tu sebab dia kaya lagi. Bukan kata dia taubat tu kerana dia jadi miskin, aku tak boleh nak main dengan perempuan dah. Mana kalau dia nak main lagi dengan perempuan boleh. Setakat semalam 1000 satu malam tu boleh. Masih lagi kekal dengan kekayaan dia sekarang. Tapi dia sudah bertaubat, masuk alam bertaubat. Kemudian dan meninggalkan segantang yang haram lebih baik bagiku daripada 100 kali haji yang halal. Sebab tu bila dengar ni pula ni, kita cubalah menanyai, cuba buang, cuba lawan bila ada keinginan untuk mendapatkan harta secara yang tidak halal.
Ini mungkinlah untuk orang muda, tengah-tengah gairah, tengah-tengah nak bayar kereta, tengah-tengah nak bayar rumah, anak nak sekolah. Orang pencen dia mungkin kurang, hidup dia dah habis dah. Dia kira zaman sekarang zaman terima pencen saja. Tapi orang muda ni tengah-tengah ni nak kereta besar ni, kan, nak rumah, ataupun tengah bayar kereta, tengah bayar rumah, duit bila nak belaka ni duit tak cukup. Padahal kalau dia ajar cukup. Jadi pada masa itu tuan-tuan, mungkin terlintas di hati dia nak buat benda yang haram. Nak pula kalau dia jaga, dia kerja makan gaji, duduk pula di pos yang jaga undang-undang, peraturan negara, ya. Peraturan dan undang-undang negara ataupun undang-undang apa sekalipun, dia akan jadi hancur lebur hanya kerana rasuah saja. Hanya rasuah saja. Ataupun dia ahli perniagaan, nak dapatkan projek, nak cepat kaya ni, maka dia buat kerja rasuah. Kali pertama sikit dulu rasuah dia, berjaya, selamat. Kali kedua naik sikit, lama-lama dah terperangkap dia. Last kali dia kata tak boleh lagi dah ustaz, tak boleh lagi dah dia kata. Ayat ni yang keluar orang-orang niaga ni, orang korporat ni. Dia kata tak boleh lagi dia kata, kalau tak bagi tak jadi dia. Ya. Jadi sedangkan di sana saya jumpa ramai orang yang tak bagi tapi kaya, okey. Dan tidak semestinya dia terlibat dengan kata orang tender-tender yang melibatkan kerajaan. Ya. Swasta, okey, last kali dia kata saya main ikut swasta aje. Kalau kerajaan ni kadang-kadang hello, tolong beki pintu. Dia lagu tu dia cerita. Ya ke tidak saya tak tahulah. So beki pintu rumah. Pintu rumah dia kata 2-3 ribu. Ni cerita orang korporat sendiri ni. Ya. Kemudian kereta rosak. Suruh maknanya itu juga. Kita juga maknanya tolong bagi duit. Pasal apa dia? Sebab sedang untuk berurusan. Jadi semuanya ni tuan-tuan orang panggil ada kaitan dengan rezeki yang haram. Sebab tu Fudail bin Iyad kata, aku meninggalkan segantang yang haram itu lebih aku suka daripada ibadat ataupun buat haji 1000 kali, 100 kali haji yang halal. Wallahu a'lam. Okeylah, saya seperti yang saya janji, ya, kapek ni sebenarnya kita tak buka tender tidak ada open tender sebab dia diberikan oleh Lembaga Zakat Selangor, ya, dengan bajet RM50,000. Dan RM50,000 tu memang dia kira dia panggil cukup untuk sebuah masjid negeri Selangor, yang mana standard dia punya ukuran dia. Cuma yang kita ni dia terlebih sikit, ya. Sepatutnya dia kira-kira dekat RM10,000, tetapi dia reducekan, dia tolak-tolak. Dia bagi diskaun RM5,000 lebih lah kena bayar, RM5,900 ke boleh. Itu saja, ya. Pasal terlebih sebab kita punya masjid ni kiblat menyerong, jadi banyak dia punya terbuang lah, ya. Dia tak tepat dia punya tu, jadi banyak buang-buang. Jadi untuk nak cukupkan dia punya ni macam ni, tengok dia menyerong. Jadi menyebabkan melibatkan sedikit kos tambahan, tetapi dia hanya ambil RM5,900 saja, ya. Dan kita masih lagi buka kepada tuan-tuan untuk PA system dan juga lain-lain lah. Kalau kita tengok kadang-kadang menjadi pula PA system ni, itu kita tengah masih lagi tu. Tapi in case maknanya kita rasa tak perlu tukar PA system, kita akan gunakan duit tuan-tuan itu untuk, yang tuan-tuan bagi tu untuk apa ni orang panggil, pembangunan yang lain-lain. Macam tandas memang banyak orang komen, terutama sekali bagi muslimat, ya. Dan kita pun dah jumpa dengan pihak berwajib untuk mengemukakan satu, ialah pihak JKR, pandangan terhadap untuk buat 2 tingkat. Di situ boleh ke tidak buat 2 tingkat? Sebab piling dia tu kita tak tahu. Dulu dia buat tu boleh tak untuk 2 tingkat ataupun 1 tingkat saja, ya. Jadi semuanya itu memerlukan kos, dan diharap tuan-tuan bagi bantuan sumbangan kepada kita. Dan kita tengah berusaha untuk mendapatkan jalan. Siapa-siapa bagi sumbangan tu kita akan tolak cukai, ya. Boleh tolak, boleh dikecualikan daripada cukai lembaga hasil dalam negeri. Kalaupun tak boleh dengan masjid, lambat kita ada satu cara lain, ya, boleh berlaku, ya. Jadi itu
apa ni yang kita sedang nak buatlah akan datang ni. Apapun untuk KPM ni, saya ucap terima kasih pada bekas ataupun mantan nazir kita kerana usaha dia ke Hulu Kilir dapat KPM baru, ya. Jadi sebenarnya kita ni kalau bergabung semua cepat jadi baik apa-apa yang kita nak buat. Tapi kalau buat seorang-seorang dia tak jadi, ya. Jadi gabung, maknanya tak kira mantan ke apa benda semua, ya. Jadi itu keikhlasan masing-masing lah, ya. Tak ada gaji pun, kita tak ada bagi gaji, dan itu maknanya kita nak semua ahli masjid, ahli jemaah semua maknanya membangunkan benda-benda yang baik, khususnya di masjid ini. Wallahualam. Hari ini saya ingat siapa yang nak puasa tu nak peringat je lah, hari ini 10 Muharram, eloklah puasa. Saya pun tak tahu ada, boleh tak kalau kita buka sini? Okey, kita hari ini kita siapa yang puasa kita buka sini, ya. Kalau nak buka kat sinilah, kita sediakan jamuan berbuka puasa sempena 10 Muharram plus hari Khamis pula. Dia tepat kena tu dua benda tu, ya. Dua hari yang bagus untuk kita berpuasa, hari Khamis dan 10 Muharram. Jadi kita akan sediakan majlis berbuka puasa pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una. Sallallahu alaihi Muhammadin. Alhamdulillah. So far from you,